Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir. Wala tu'assir, amin bil khair. Ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah. Ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul. Ya Alim, ya Alim, ya Alim. Wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana Rabbi zidna ilma. Allahumma Rabbana ihdina siratal mustaqim. Ini sambung sana. Surah Az-Zumar ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i maa'an fasalakahu yanabi'a fil ard thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwan thumma yahidu wa tarahu musfarra ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرع الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Baik. Ini ialah dalil. Ayat yang kita baca ni ialah dalil bagi ayat di atas. Dalil bagi ayat di atas, iaitu ayat di atasnya ialah walladzina ijtanabu at-taghut, iaitu orang-orang yang menjauhi taghut, apa saja yang disembah selain daripada Allah, ayyabuduha, daripada mereka menyembahnya. Taghut ni apa saja yang disembah selain daripada Allah, apa saja, misalnya keris ke, cincin ke, permata ke, nabi-nabi ke, wali-wali ke, hantu-hantu ke, ataupun misalnya satu orang kata dia kahwin dengan satu orang perempuan tu, niagaannya naik. Jadi orang perempuan tu dipanggil taghut bagi orang tu. Semenjak dia beli kereta ini, niagaan naik. Maka kereta tu tahu, nombor kereta kau, ataupun rumah kau, kedai kau, duit kau, apa saja yang dia kata, kerana benda ni dia dapat hasil. Kerana benda, tapi benda tu orang kau, orang yang dah mati kau, hidup kau, benda kau, binatang kau, tak kira. Semenjak saya niaga di situ, semenjak saya beli kereta nombor sekian, semenjak saya beli kereta jenis sekian, semenjak saya beli kereta color sekian, color ni tak jadi, color ni, nombor ni tak jadi, nombor ni no. Benda-benda gitu, itu dipanggil taghut. Apa saja yang disembah selain daripada Allah Ta'ala itu, sembah sini ialah mengharap. Sembah itu juga mengharap satu benda yang dia akan dapat apa-apa lah.
ayat buduha daripada menyembah benda, wa anabu ilallah, dan dia ingin kembali kepada Allah. Inabah, dia ada satu cita-cita dalam hati, inabah, iaitu kehendak untuk cari kebenaran. Apa dia ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Dalam bahasa yang berbagai-bagai. Misalnya orang kafir, dia tak tahu hak Islam. Dia tak tahu hak Islam. Tiba-tiba dia kata, agama ni takkanlah super lah, mesti ada yang betul satu. Dia kata yang tu. Maka dia kata, wahai Tuhan, sekiranya ada, wahai Tuhan, tunjuk aku yang mana yang betul. Itu masalah satu. Dalam bahasa yang berbagai-bagai. Nah, orang itu dipanggil inabah. Orang yang nak cari kebenaran. Lahumul busra, bagi mereka itu berita gembira akan dapat iman. Wa basyir ibad, maka berilah berita gembira pada hamba yang beriman lagi akan dapat surga. Siapa dia orang ni? Alladzina yastami'una al-qawl, iaitu orang-orang yang beri tumpuan dengar kepada Quran, iaitu belajar. Orang yang memberi tumpuan dengar pada perkataan, iaitu Quran. Apa dia? Belajar. Orang yang maknanya orang-orang yang belajar tafsir Quran. Fayattabi'una ahsana, dan mereka mengikuti yang terbaik daripada hadis. Sini yang hadis terbaik daripada hadis. Hadis terbaik daripada hadis ialah hadis sahih. Nah, hasan sahih. Hasan ke hadis sahih ke hadis masyhur ke. Hadis sahih dia tak pakai. Sahih tak pakai. Mungkar bil biladi. Nah, fayattabi'una hasanah, mereka mengikuti yang terbaik daripada hadis, iaitu hadis sahih dan hasan. Kalau hukum, dia ikuti yang sunnah dan yang wajib. Sunnah dan wajib apa saja hukum celah-celah, iaitu sunnah muakkad, yang fardu kifayah dan macam-macam tu. Nah. Benar tu. Ulaika, orang-orang yang ada sifat seperti itu, alladzina hadahumullah, orang-orang yang dapat hidayah Allah. Ada kenal orang-orang yang dapat, iaitu orang yang belajar tafsir Quran dan belajar hadis Nabi. Itu ayat atas. Alladzina yastami'una al-qawl, orang-orang yang beri tumpuan dengar kepada tafsir Quran, iaitu belajar. Wa yattabi'una ahsanah, mereka ikuti yang terbaik daripada hadis selepas dia belajar. Atau belajar dia apa? Nah, maka orang-orang ini orang-orang yang dapat hidayah Allah. Wa ulaika, dan mereka yang ada sifat seperti ini, hum ulul albab, mereka inilah otak waras sungguh. Bermakna orang yang tak belajar tafsir Quran dan hadis itu otak sengit sikit lah. Tak? Lagu tu sengit sikit. Jadi Allah Ta'ala menghuraikan ayat yang dalil kenapa yang dia kata dia boleh tu, ialah ayat yang kita baca tadi lah. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'a. Allah Ta'ala lah. Maka apakah kamu tidak perhati? Apakah kamu tidak mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala lah yang menurunkan daripada langit air. Daripada langit itu air hujan. Semua zat lain tak boleh. Jin ke, malaikat ke, nabi ke, wali ke, tidak boleh menurunkan air hujan daripada langit. Tak boleh. Kerek gamak pun tak boleh. Tak boleh lah. Itu dia panggil hukum alam. Alam kita air. Ini magic ni, magic. Tunjuk tu dia turun air. Apa masalah? Pembenihan awal di mana dia buku benda kimia tertentu berdasar pada ilmu yang Tuhan ajar pada dia, maka boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Fasalakahu yana fi afil ardi, dan Allah Ta'ala mengatur, maka dia mengatur daripada sumber. Dia atur ataupun dia alirkan daripada sumber air hujan tadi
Jana bi'afil ardi, iaitu mata-mata air di atas muka bumi. Mula-mula mata air, daripada mata air itu jadi anak sungai, daripada anak sungai itu jadi sungai-sungai dan tasik-tasik. Thumma yukhriju bihi zar'an. Kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan daripada sumber air yang tadi, sumber air yang satu tadi, zar'an, tanam-tanaman, yaitu berbagai jenis tanam-tanaman, mukhtalifan alwan, yang berbagai warna, berbagai jenis dan berbagai warna. Jenis pula sama, warna pula sama. Summa yahiju fatarahu. Kemudian dia gerak-gerakkan. Daripada tumbuhan yang segar tadi, dia gerak-gerakkan menjadi satu hari makin lama makin layu. Bila layu sudah jadi fatarahu, kamu akan dapat lihatnya musfarra, akan dapat lihatnya jadi kuning. Kuning ini bagian mati ya. Kuning ini bagian mati. Dia ada surah lain, kemudian dia dibiarkan kering, hancur dan ditiup angin, kering, hancur. Lepas hancur itu dia tiup angin, maka pokok itu jadi seolah-olah pernah hidup kepada dia. Tiup angin tak ada pokok. Macam kita ni, apabila kita ni masih hidup, orang panggil kita ni orang hidup lah. Kemudian orang itu mati itu tak lagi dikapat, dia apa semua, dia solatkan dia. Kemudian ditanam tu masa letak dalam tu tak apa lagi, tutup tu habis tak ada. Untuk kamu saja orang itu tak ada. Orang itu sudah jadi sejarah. Tutup jadi tak ada. Thumma yaj'aluhu hutama, kemudian dia akan jadikan pokok daun-daun itu dan batang-batang pokok itu jadi kering, hancur. Allah Ta'ala ni buat mencipta segala sesuatu ni untuk keperluan hidup manusia. Dan dalam menyempurnakan keperluan hidup manusia tadi, setiap benda yang Allah Ta'ala buat itu tidak boleh kekal. Dia buat dengan tidak cara kekal. Maksudnya kita ni akan mati. Dan akan mati itu dia ada berbagai-bagai. Satu dia mati terbunuh ke aksiden ke apa-apa, tak kira lah. Satu lagi mati kerana penyakit. Penyakit pula berbagai jenis penyakit. Penyakit itu menyebabkan merosakkan bodi orang itu. Penyakit itu yang akan menyebabkan merosakkan bodi orang itu. Penyakit. Selain daripada penyakit adalah kuman-kuman, virus-virus yang akan merosakkan bodi orang. Selain pada kuman dipanggil parasit, iaitu contohnya fungus ke ulat, ataupun cacing ke, ataupun serangga yang masuk dalam tubuh menyebabkan merosakkan anggota itu daripada dalam. Begitu juga segala benda yang hidup ni ada penyakit-penyakit menyebabkan benda itu akan mati. Tuhan tidak buat makhluk ni kekal, tidak buat pesek kekal. Tidak buat pesek kekal. Itu contoh lainnya, misalnya kita kata makhluk ni, binatang yang dibuat, semua makhluk yang ada dalam bumi ini dibuat untuk manusia. Oleh sebab itu, maknanya babi itu untuk kegunaan manusia. Tak masalah lah jadi kita. Harimau itu adalah untuk kegunaan manusia. Harimau itu pergi dekat, tak boleh. Nak bela, tak boleh ni. Babi pula betul lah. Ular senduknya, ular sawahnya. Adakah benda itu untuk kegunaan manusia? Ya, untuk kegunaan manusia. Apa maksudnya? Iaitu
Contohnya, kalau misalnya harimau, dalam hutan itu kita tak ada harimau, apa jadi? Babi itu akan membiak, rusa-rusa akan membiak. Akibatnya, maknanya hutan itu akan jadi rusak kerana babi terlalu banyak, rusa terlalu banyak, tak ada benda nak makan. Itu satu bab. Bab yang dua ialah rusa tempang, rusa buta pun akan ada berkeliaran dalam hutan. Pasal tak ada benda nak makan dia. Betul. Buta yang tempang, ada yang sakit, ada yang kurang, ada semua. Ada semua. Dan rusa pula warna merah, ada kuning, ada putih, ada tampung pada, pasal tak ada benda makan. Itu harimau tadi. Jadi dengan adanya harimau tadi, rusa-rusa yang cacat akan mudah dimakan harimau. Rusa-rusa yang sakit akan dimakan harimau. Jadi rusa yang ada dalam hutan itu rusa yang sehat-sehat lah. Dengan jumlah tertentu menyebabkan terkawal segala tumbuhan ada dalam di kawasan hutan. Babi begitu. Tak ada harimau, babi akan biak dengan besar-besaran. Dan masalah bagi kita. Nah, jadi babi adalah untuk manusia juga. Karena babi itu makan benda yang binatang lain tak makan. Semua benda ni Tuhan adakan bersatu benda lain untuk makan dia. Nah, semua sekali supaya dunia ni jadi seimbang. Balance. Nah, jadi kalau misbalance tu, kitanya Tuhan buat sungai-sungai dan anak-anak sungai ataupun yang kecil pada anak sungai kita panggil alu-alu ataupun tasik-tasik ataupun kita panggil paya-paya. Dan kita cuba tiru, kita manusia ni cuba tiru sungai, parit, alu tadi. Jadi ke? Tak jadi longkang. Air pun jadi kotor. Pasal kita buat tu tidak ikut seperti yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Air longkang tak ada ikan dalam. Tapi kalau kita buat sesuatu macam di Singapura, dia longkang tu bersih, dia pakai ikan boleh duduk dalam. Jadi air longkang tu jadi bersih pula. Kita di Malaysia ni pula buat longkang besar juga. Tapi kita tutup, cover drain, tutup. Apabila tutup, matahari tak tembus. Akibatnya lumut-lumut, tumbuhan-tumbuhan dalam air tak tumbuh. Akibatnya tak ada ikan. Tak ada ikan, air longkang saja tinggal. Nampak tak? Mana kalau kita nak buat, kita buat cara Tuhan lah, senang. Cara, tapi mustahil kita boleh buat cara Tuhan. Tiru tu boleh lah, tiru. Baik. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu penciptaan Allah Ta'ala daripada sumber air satu menyebabkan hidupnya segala tumbuh-tumbuhan ini. Sesungguhnya pada demikian kita Al-Zikra sebagai suatu peringatan bahawasanya Allah Ta'ala lah yang berkuasa boleh buat benda ni. Manusia nak tiru pun, nak tiru tu tak menjadi. Tak jadi. Tiru. Kita tiru alu, dia jadi longkang. Bila air longkang, kita panggil air longkang. Patut alu ni air boleh minum. Patutnya air longkang dia boleh minum. Tak. Tapi kita tak boleh minum kerana tak bersih. Zikra suatu peringatan besar untuk semua manusia, tetapi yang boleh dapat kefahamannya ialah liulil bagi orang yang ada akal. Akal waras, akal sengit semua tak kira. Ayat seterusnya 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah satu orang yang telah dilapangkan dada dia untuk memeluk agama Islam, iaitu menerima mengesahkan Tuhan.
wa huwa ala nurin min rabbih, dan dia pula dalam mentaati kalimah syahadah yang dia buat tadi. Nah, dia sendiri di atas cahaya daripada Tuhannya. Apa dia cahaya ni? Quran daripada wahyu yang diberi oleh Allah dalam Quran. Maknanya satu orang yang mengaku Islam tetapi dia tidak duduk atas wahyu ni ada masalah ni. Ini jadi siapa-siapa yang mengaku Islam tapi tidak duduk atas wahyu Allah Ta'ala, ni ada masalah. Mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tapi masih lagi tidak beriman dengan Quran. Maka walau macam mana pun tidak semua orang yang duduk atas tauhid ni, yang betul ni, atas Quran ni, hadis ni, tidak duduk begitu. Maka Allah Ta'ala kata, fawailul lil qasiyati qulubul ladzina qulubuhum min dzikrillah. Celaka besarlah mereka di akhirat kelak bagi hati-hati yang keras, hati-hati yang dikeraskan Allah untuk faham, untuk memahami, untuk mempelajari min dzikrillah, daripada Quran Allah. Peringatan Allah sini ialah Quran Allah. Mana celaka besarlah orang yang hati keras untuk belajar tafsir Quran. Celaka besarlah bagi orang-orang yang hati keras daripada belajar tafsir Quran. Apa kita kata semalam tak? Bila ajak saja pada Quran, ada di Kelantan, ada dia kata begini. Di Kelantan. Bila dibaca ayat-ayat Quran pada mereka, mula-mula pelajar saya kata, awak belajar ke tafsir Quran ni? Dia kata tak belajar. Yang kelompok, Kuala Lumpur begitu lah. Awak belajar ke tafsir Quran ni? Dia kata pada kawan ni, kata tak belajar. Lalu dia baca ayat Quran tu kepada orang tu. Orang tu pula kata, tak betul tafsir. Aku sedap sekali, tak betul tafsir. Lepas tu, orang ni, pelajar saya ni, ambil tafsir Quran, tunjuk pada dia. Tunjuk. Ada yang dalam telefon, ada kan tafsir kan ni? Tunjuk dalam telefon pada, tunjuk Quran pada. Lalu orang yang tak belajar kata, tak betul tafsir macam ni. Dia tahu tafsir dalam telefon, dia tak percaya. Tafsir yang dalam kitab tafsir, dia tak percaya. Tak pelik kan? Pelik kan? Dalam maknanya pelik lah dia ni. Jadi kita tanya dia, awak belajar kata tafsir Quran? Dia kata tak lagi. Lepas tu kita tafsir, dia kata kita salah tafsir. Lepas tu bila kita tunjuk daripada Quran tafsir, dia kata Quran tafsir itu salah. Tak pelik tu pasal tak sama dengan dia. Ni masalah. Ayat Quran ada ke untuk mereka macam ni? Ada. Itu surah Yunus. Kita tengok sekejap kan? Nak tafsir ayat ni. Arti keras dia. Surah Yunus. Surah Yunus. Muka surat 208. 210. Ayat muka surat 210. Ayat 60. Ayat 10 surah Yunus. 10. Bukan 10. 15 dan 16. Ni jawapan mereka. Awak cantik ni jawapan sana ni, soalan sana ni. Contoh sana awak cantik kan? Cantik. Bila kita tanya pada dia, awak belajar ke tafsir ni? Tak lagi, marilah kita belajar. Dia kata dia sibuk dah, dia benda lah. Nah, dia kata dia sibuk dah, benda macam-macam lah. Kemudian bila kita tanya dia pula,
Bila kita baca ayat Quran pula pada dia, dia kata awak tafsir ini salah. Bila kita tunjuk Quran tafsir pada dia kata kitab tafsir yang tulis itu salah pula. Sedangkan dia sendiri tak baca lagi. Ini ayat dia kan? Ini ayat dia. Iaitu ayat ke-15 surah Yunus. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang telah nyata. Antara lain banyak ayat-ayat Quran. Macam saya jatuh guru kau ni saja takut doa lah pada aku. Jangan pakai berokah-berokah tengah jalan. Nah, dia kata kenapa tak boleh? Kita baca ayat. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana, berkata orang-orang yang tidak mempunyai harapan untuk berjumpa dengan kami. Gitu tafsir dia tak? Orang-orang yang tidak ada harapan nak jumpa dengan kami. Mana nak jumpa dengan kami ni nak masuk dari surga kami tak? Apa maksud ni? Orang-orang yang telah dikunci mati hati dia daripada Quran kami. Hati dia tu takut daripada berjumpa dengan Allah, maka hati dia dikunci daripada nak belajar isi kami Quran. Dia pun kata iti di Quran, buat mari Quran tu, buat mari tafsir tu, tafsir Quran itu ghairi hadza, bukan cara tafsir ni. Tafsir yang kamu buat ni salah. Iti di Quran, buat mari Quran ghairi hadza, bukan tafsir jadi. Yang kamu tafsir itu salah. Yang kamu tafsir itu salah. Dia kata Al-Fadilhu, atau kamu ubah saja pemakai ayat-ayat. Tak mahu ni ayat-ayat tauhid, tak mahu. Ayat-ayat mereka saja kita mahu. Kul kata pada mereka, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Tidak mungkin bagi aku, ataupun tidak patut bagi aku untuk mengubah tafsir-tafsir Quran daripada hawa nafsu aku. Kita nak ubah berdasar pada nafsu kita tak boleh. Tak patut, tak patut. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah aku ikuti mereka apa saja wahyu yang aku belajar. Mana tafsir wahyu yang aku belajar, ia telah diwahyu kepada aku, ia telah diajarkan kepada aku. Pada Nabi diberi wahyu kepada kita belajar. Pada Nabi diberi wahyu kepada kita ni orang yang belajar wahyu yang sudah diberi Allah. Ini sesungguhnya aku akhafu in aswaitu rabbi, aku takut dan bimbang sekiranya aku buat gitu. Tafsir mengikut selera, tafsir mengikut selera. In aswaitu, aku akan derhaka rabbi kepada Tuhanku, azab yaumin azim, aku akan dapat azab pada hari yang besar. Maknanya nak ubah-ubah tafsir ni tak berani. Tak berani kita ubah tafsir mana Quran tu. Ubah maksud Quran. Quran tak ubah, maksud dia kita ubah. Support pak dia nak tak tahu. Kul, jawab pada mereka, kata pada mereka atau jawab pada mereka. Lau syaa Allah, kalaulah Allah Ta'ala kehendaki, ma talautuhu alaikum, tidaklah aku baca Quran ini pada kamu. Pasal apa kita kata begitu? Pasal kita diperintahkan supaya tabligh pada orang dengan Quran. Kita diperintah supaya tabligh. Jadi lau syaa Allah, kalau Allah Ta'ala ingin supaya aku tak payah tabligh, kalau tu aku tak baca Quran ni, Allah itu kepada kamu. Kalau tabligh ni tak payah kan, tak perlu kan? Betul tak kan? Kalau tak perlu, kita tak payah baca Quran kepada dia. Tak payah kamu sakit hati pada aku, tak payah. Wala adrakum bi, aku tidak pun tahu apa yang Allah Ta'ala nak dengan aku baca tafsir ni kepada kamu. Tak tahu. Mana apa? Tak tahu. Faqad labithtum fikum umran min qablihi. Maka sesungguhnya